A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Hadirin dan hadirat serta pendengar yang saya kasihi sekalian, pada malam ini saya akan sambung perbincangan yang lepas berhubung dengan semayang. Dan pada malam ini kita tengok kepada salah satu perkara yang dilakukan sebelum daripada ibadat sembahyang, iaitu azan. Azan. Jadi saya baca buku ni, buku yang biasa saya baca ni, sembahyang. Sunat dilakukan sebelum sembahyang. Nombor satu ialah azan ataupun bang. Asal makna azan memberitahukan. Yang dimaksudkan di sini iaitu memberitahukan bahawa waktu sembahyang telah tiba dengan lafaz yang ditentukan oleh syarak. Dalam lafaz azan itu terdapat pengertian yang mengandungi beberapa maksud yang penting, seperti akidah, seperti adanya Allah yang maha besar, bersifat esa, tidak ada sekutu baginya, serta menerangkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah yang maha cerdik dan bijaksana untuk menerima wahyu dari Allah, dari Tuhan Allah. Sesudah kita mempersaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruhnya, kita diajak mentaati perintahnya, yakni mengerjakan sembahyang. Kemudian diajaknya pula kepada kemenangan dunia dan akhirat. Akhirnya disudahi dengan kalimah tauhid. Hasil azan ataupun bang menyeru waktu sembahyang serta melakukan sembahyang berjemaah. Selain daripada itu, guna melahirkan syiar agama Islam di muka umum ataupun di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di sini bahawa di antara perkara yang sunat kita lakukan sebelum daripada kita sembahyang ialah azan. Jadi azan ni ada dua bentuk. Satu azan yang betul memberitahu masuknya waktu, dan satu lagi azan untuk memberitahu tentang hampirnya waktu sembahyang, iaitu dipanggil sebagai iqamah. Jadi iqamah tu pun azan juga sebenarnya, tapi orang Melayu membezakan di antara azan tu dipanggil bang, yang iqamah tu dipanggil qomat. Begitu. Jadi sebenarnya azan itu dilakukan dengan lafaznya yang tertentu, lafaznya yang datang daripada syarak ataupun daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu azan ni kita tak boleh barang-barang lah, kita tak boleh nak reka sendiri, nak tukar kalimah-kalimah seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Tak. Ditambah lagi wa asyhadu anna aliyan waliyullah wa asyhadu anna aliyan khalifatullah. Jadi apabila tambah azam gitu, maka itu adalah salah, bercanggah dengan agama Islam itu sendiri. Jadi dia tambah. Gitulah susunan dia, begitulah yang kita kena ikut. Mana yang tidak disebut tak payahlah kita nak tambah dan sebagainya. Jadi umpamanya apabila masuknya waktu subuh, kita pun bang, kita pun azan, maksudnya tukang bang tu azan, maka disunatkan dia tambah as-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Jadi kita tak boleh pakai akal kita. Maksudnya apabila masuknya waktu asar umpamanya, kebetulan tempat kita semua orang tidur belaka. Contohnya kampung kita semua orang tidur belaka. Pas pada ambil kerang kat Rosila tu, balik rumah letih tidur belaka sekampung. Ya, dengar-dengar kata ada kerang naik dekat Rosila, pantai Rosila tak. Makna kerang, ya. Jadi lepas pada dia ambil kerang dulu mah dekat apa pun gitu, lumut mandi benda apa tak. Ni kerang pula. Maka pas pada ambil kerang tu letih,
Lepas pada tu dia pun tidur belaka, sekapung tidur. Maka kita tukar bang, dia tukar azan ni, kita pun tak tidur lah, kita tukar bang. Orang bagi larang dah. Tak, orang bagi larang suruh bang. Dapat tauliah dah. Maka dia pun bang. Maka dia pun pakai logik. Orang tidur belaka, tambah as-salatu khairum minan naum dalam bang. Boleh tak? Tak boleh. Walaupun semua orang tidur belaka pun tak boleh tambah juga as-salatu khairum minan naum. Begitu kaedah dia. Sebab lafaz ni ditentukan oleh syarak, cara ditentukan oleh syarak, tak boleh kita nak tambah sikit pun. Dia masuk dalam tauqifi, benda yang kita kena ikut apa yang disebut oleh, yang diajar oleh Rasulullah SAW 100%, tak boleh nak reka-reka sendiri. Ataupun kita bang subuh, kita bang subuh tu tolong orang kampung kita bangun awal belaka, tak ada seorang tidur, budak kecil pun dah hidup. Lepas tu kita bang, maka kita pun hak sunat kita baca as-salatu khairum minan naum, dah orang bangun belaka dah. Maka kita pun tak baca, kita pun tukar bang ni kita sebutlah as-salatu khairum minan naum, pakai akal kita, logiknya tak sabarlah nak kata kau orang tidur pun jaga belaka dah. Maka tak boleh juga. Perbuatan itu adalah bercanggah, bukan bercanggah tu jadi haram dah. Kita tidak ikut sunnah sebab kita telah tidak menambah as-salatu khairum minan naum walaupun orang tidur belaka, orang jaga belaka dah. Gitu. Dan dalam azan tu dia kata banyak perkara. Ada akidah. Akidahnya dekat mana? Ada penyataan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kemudian ada penyataan menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perkara itu. Jadi sebab itu azan ni mestilah dikekalkan. Janganlah kita ni zaman moden dah pakai waktu, bila masuk waktu je bunyi lalu. Apa-apa alat elektronik kita tu dah umpamanya. Kita pakai waktu dah, tak payah kabang, tak boleh. Itu adalah salah, bercanggah dengan Islam itu sendiri. Sebabnya dia kata sini, selain daripada untuk memberitahu, juga azan ni sebagai lambang kepada syiar Islam. Syiar tu penting, jangan kata tak penting. Islam ada dua perkara penting. Pertamanya penting hukum dia, kita mesti laksanakan segala hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti juga kita laksanakan syiar agama. Syiar agama tu benda apa? Antaranya azan, antaranya semayang berjemaah. Itu di antara syiar, yang panggil syiar agama. Okey. Kemudian azan ni bila dilakukan? Azan dilakukan untuk semayang apa? Jadi khusus untuk semayang fardu sahaja. Tak boleh untuk semayang sunat, tak boleh azan ni. Kok mana-mana pun. Kalau kita azan juga, dia jadi bid'ah. Semayang raya nak azan, semayang gerhana nak azan, tak boleh. Semayang tarawih pun nak azan, itu tak boleh azan. Okey? Tak sunat azan bahkan adalah satu perkara yang bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh. Itu. Jadi kalau untuk semayang fardu, sunat kita bang. Sama ada semayang fardu itu adalah semayang adaan. Semayang adaan ni semayang tunai. Macam kita semayang garik tadilah, semayang tunai. Maka sunat kita bang. Alhamdulillah, tadi dengar dah bang tadi. Walaupun semayang seorang diri, tak semayang berjemaah, sunat juga bang. Adaan yang tunai tadi. Umpamanya kalau zaman Rasulullah SAW, ada seorang tu dia jadi pengembala kambing. Kalau jadi pengembala kambing, pergi semayang di masjid, lari ya kambing. Dah amanah lah. Amanah tu wajib. Tak, pada masa itu tak apalah, dia tak semayang jemaah, nak buat apa? Dah dia jadi pengembala kambing, tugas dia begitu. Kecuali kalau ada dua orang. Dua orang gila lah. Pergi masjid hari ni, waktu Zuhur aku pergi, sekarang pergi pula asar pergi masjid dan sebagainya. Kalau seorang, dah apa dah cari dua orang, itu atas tuang dia. Tuang dia tak ada pitih seorang dia boleh gaji. Dia umpamanya tak? Begitu. Jadi kalau dia semayang seorang dalam keadaan terdesak macam tu, maka sunat juga azan. Sunat juga bang. Dah siapa dengarnya, kambing lah dengarnya, tak apa, sunat juga bang. Dia bang lah seorang-seorang dia. Dan lepas pada tu dia semayang sunat, lepas tu dia komat untuk dia semayang. Dan waktu ni tak boleh nak semayang jemaah sebab keadaan pekerjaan dia yang terlalu mendesak supaya dia tidak dapat tinggalkan kerja. Banyak orang yang tak boleh nak sembahyang berjemaah ni sebenarnya kalau kita tengok. Antaranya pegawai keselamatan. Tak. Dia makna kita kata
anggota polis, anggota tentera, ada masanya memang tak boleh nak semayang berjemaah. Nak buat guan ni. Tak untuk jaga, bukan dak semayang Jumaat pun kadang-kadang dak sembahyang. Setengah keadaan Jumaat pun dak nak semayang sebab nak jaga juga bandar, tak kau puang belaka dak. Nak boleh puang, boleh puang. Sama dak boleh puang orang lelaki. Kalau sama apa dah masuk bola sepak orang puang atas dua orang. Dak umpamanya dak. Kalau samalah. Okey. Tak sama tu dak masuk tu. Dah tak ada orang pasukan bola sepak nak berlawang, hak ni lelaki semua, hak ni puang semua tak ada. Jawab dia ngaku kalah lalu lah, senang baik ngaku kalah dah main. Tak kata dah main bola juga. Maknanya dak stand dak sama orang puang orang lelaki dari segi ketahanan. Jadi sebab tu ada masanya orang lelaki kena tak boleh semayang Jumaat pun. Ada juga pada masa keadaan begitu, keadaan darurat macam tu. Walau macam mana pun apabila mereka nak mendirikan semayang, sunat juga azan. Begitu walaupun seorang-seorang diri sekalipun. Okey. Walaupun semayang tu semayang qada sekalipun, sunat juga bang. Sunat juga bang. Dia jangan kuat sangatlah. Okey, dia tinggal 4-5 hari dia tinggal semayang. Dah umpamanya dia tak tahu ingat ke sakit tak payah semayang. Orang sakit kau semayang dekat nak mati. Dah kita kata dah. Dia kau dak semayang, ada orang sakit tak semayang. Dia kata macam-macam, dia kata najis lah situ, macam-macam dia buat benda ni. Buat alasan. Sebenarnya bukan apa, sebenarnya tak tahu hukum. Dia tak tahu hukum. Dia ingat ke bila ada najis-najis tu pakai qada belakang. Tak qada diang lah. Jadi walaupun dia qada sekalipun tak boleh lah dia kena semayang juga, dia tak tahu nak buat benda dah. Tapi kalau dia dah tahu dia kena qada balik, maka sunat juga azan untuk semayang yang dia qada tadi. Okay. Dan kalau dia mari lewat ke masjid, dia tertidur pukul 2.30 baru semayang zuhur, pergi juga masjid, jember juga, biarlah. Takut adalah mana-mana tahu orang semayang berjemaah saat ni tak. Dia buat pun dia tidur. Maka dia tengok-tengok seorang dia je ada. Pada masa tu sunat juga bang, walaupun dalam masjid. Tetapi janganlah dikuatkan supaya manusia-manusia yang mendengar bang itu terkeliru, tidak terkeliru. Jangan kuat pula seorang-seorang dia je, bang slow je. Dan bang slow ni kan dia seorang dengar cukup dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Slow pada tu, pada apa asal dia dengar je. Sunat juga bang. Begitu. Jadi inilah hukum hakam yang berkait dengan bang tadi. Kemudian apakah bang ni ada dalam Quran disebutkan? Ada. Dekat mana ayatnya? Dia kata sini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Jum'ah ayat 6. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil diseru untuk sembahyang pada hari Jumaat, maka hendaklah kamu segera mengingati Allah, iaitulah mengerjakan sembahyang, dan tinggalkanlah jual beli itu. Demikianlah yang baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Suratul Jum'ah ayat yang ke-9. Jadi berdasarkan kepada ayat ni, perkataan nudia itu diseru tu berapa? Bang lah. Makna dia ada, bang ni ada disebut dalam Quran, iaitulah bang pada hari Jumaat disebutkan. Jadi sebab tu jangan kita kata bang ni tak ada dalam Quran, ada dalam hadis saja, tak pakai lah hadis-hadis nak pakai Quran saja, tak boleh. Ada dalam Quran, dalam hadis memang ada lah. Itu. Kemudian apakah fadilat dia? Fadilat bang ni kena sebut juga sikit, walaupun tidak sebut sini, saya sebut. Antaranya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadhdhinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang paling panjang leher dia pada hari kiamat ialah tukang azan. Orang azan ni, tok bila ni, dia panjang leher dia pada hari kiamat. Itu kelebihan dia. Kelebihan gua ni jadi panjang leher, panjang tekak, orang tak berahi ya. Kalau orang berahi sederhana, orang tak berahi panjang pendek sangat tak ambuh, panjang sangat tak ambuh, nak sederhana tu orang berahi. Tak kira lelaki, tak kira puan. Tiba-tiba pada hari kiamat dia panjang. Dah warna pula lebih warna, jadi kau hinalah. Maksud panjang di situ ialah asyaraf, iaitu kemuliaan, mulia. Orang Arab bila sebut mulia disebut tawilul a'naq ataupun tawilul a'naq, iaitu panjang leher. Panjang leher ni orang mulia. Tu makna dia panjang leher, tu makna dia orang mulia. Itu satu pandangan. Satu pandangan lagi mengatakan panjang leher ni ada disebut dalam kitab Al-Fiqhul Wadih.
Saya baca dalam kitab tu Al-Fiqhul Wadih, disebutkan yang dikatakan panjang leher ni pula, tafsiran kedua ialah aktsaru tasyawuqan ilallah, orang yang paling rindu kepada Allah. Panjang leher tu maknanya orang yang paling rindu kepada Allah. Muka kita ni, kalau kita rindu pada seorang, nampak lalu. Susah hati nampak pada muka, suka hati nampak pada muka, rindu ke orang pun nampak pada muka. Muka ni dia lambang kepada hati sebenarnya. Jadi pada hari kiamat orang nampak orang tu memang Allah, rindu sangat kepada Allah orang ni, maknanya dia dapat kelebihan tu. Allah Ta'ala sayang lah orang macam tu. Rindu tu bukan rindu saja, rindu yang akan dapat balasan syurga. Maka diibaratkan rindu tu pada Allah tu seolah-olah macam leher dia panjang. Jadi macam ke leher panjang tu macam ke nak cari dia je, gitulah. Gitu. Dan ada juga tafsiran mengatakan memang panjang sungguh leher pada hari kiamat. Ada juga tafsiran kata panjang sungguh leher. Dalam kitab Dalilul Falihin disebutkan iaitulah panjang sungguh leher. Panjang mana tu? Panjang dah huduh dah lawa. Pada hari kiamat lain. Hari kiamat dia lain, tidak sama atas dunia ni. Atas dunia ni kalau panjang doa kau tak tahu nak kata huduh lah kita kata ni, tapi di akhirat lawa benda tu. Itu beza di antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi ala kuliahnya, walaupun banyak pandangan tafsiran terhadap hadis itu, tetapi hadis ni menunjukkan kelebihan orang yang jadi Tok Bilal. Jadi tahniah lah kepada orang jadi Tok Bilal. Orang bang, walaupun bang jajaran sekali pun tak apalah. Dia pernah jadi Tok Bilal, dia rekod juga tu. Okey. Jadi tahniah lah orang jadi Tok Bilal ni, sebab pahala dia sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bang ni adakah untuk semayang saja ataupun ada juga benda lain? Kena sebut juga benda ni. Kadang-kadang ada orang keliru. Sebab ada juga ni setengah-setengah orang dia kata kalau kita bang masa gini, bukan masa semayang tu bid'ah. Bid'ah lalu. Umpamanya. Adakah selain daripada semayang disyariatkan juga bang? Ada tak bang tempat lain daripada semayang? Maka disebutkan oleh para ulama tentang bang selain daripada untuk semayang ni ada sebenarnya. Ada beberapa tempat. Antara kitab yang sebut begitunya ialah kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu. Ini di antara inilah antara kitab yang menyebutkan bahawa selain daripada semayang ada lagi kegunaan bang ni. Ada lagi dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu. Dan juga dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan juga berhubung dengan beberapa tempat lain yang selain daripada semayang di bang juga, walaupun tak kait dengan semayang pun bang ada juga, disunatkan bang juga. Okey, antaranya ialah disebutkan ialah apabila lahirnya bayi, lahirnya anak, disunatkan bang. Lahirnya anak disunatkan bang, seperti disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW telah bersabda, man wulidalahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fil yusra lam tadurrahu ummus sibyan. Barang siapa yang lahir anaknya, maka bang ia pada telinga kanan anak itu dan qomak pada telinga kiri anak itu, maka dia tidak akan dimudaratkan oleh syaitan-syaitan ataupun jin yang jahat yang berkait dengan kanak-kanak ni. Jadi antara yang sunat kita bangnya apabila lahirnya anak. Anak tu lahir sunat kita bang, walaupun Zuhur lambat lagi, dia pukul 9 beranak. Ini dia. Tak umpamanya. Zuhur pukul berapa? Zuhur pukul 12.52 lebih kurang lah, hamba sebut saja. Katakan 12.50 dah contohnya. Tak. Maka lambat lagi Zuhur tu. Tak apa. Bukan sebab Zuhur awak bang tu, tapi sebab lahirnya anak, maka sunat dibangkan. Okey. Dah siapa yang paling layak untuk bang tu? Memang penjaga dia lah. Dah kalau tak ada penjaga orang lain boleh tak? Boleh? Ada masalah? Tak? Kita tengok orang tu beranak tak ada ayah dia jember, ayah dia pun toki pun tak ada, pok-pok dara pun tak ada. Jadi kita tu lebang, tak ada apa-apa, boleh, tak ada masalah. Bahkan boleh orang puang bang pun boleh untuk budak ni. Tapi jangan kuat kan? Dia walaupun orang lelaki pun tak boleh kuat kau. Takut gegendang telinga budak tu pecah. Gegendang telinga kena jaga kau. Kan bila belum sosok kan jadi tuli dah umpamanya dah. Jadi kalau orang lelaki pun bang slow, kalau orang puang slow jugalah. Jangan kuatlah. Tapi sunat juga walaupun orang puang pun, kalau tak ada orang lelaki nak bang, orang puang je ada. Maka orang puang boleh bang. Sunat juga bagi orang puang bang untuk budak yang baru lahir tadi. Maknanya dia
boleh bang, tapi jangan kuat lah. Kuat saya kata dah tadi dah, pecah gegendang Yang kedua, bang orang perang ni makruh kalau kuat. Jadi orang lain dengar kok warna pelik ni abang nak kata bang Mekah tu dah, tapi suara halus ngah dah umpamanya dah. Amoknya anak tu bila bang amoknya dah orang kata. Jadi gitu. Jadi tu. Kemudian qomat sebelah kiri. Qomat sebelah kiri ni tidak disebutkan dalam hadis yang sahih, tapi ada disebutkan oleh Imam Baihaqi adalah satu hadis riwayat dia. Yang keduanya ialah apabila orang tu kita nampak orang yang terlalu mahzun, orang yang terlalu susah hati. Ni orang susah hati yang boleh bawa kepada rosak otak ni. Kita boleh bang. Kita boleh bang kat telinga dia, dekat-dekat dengan dia, jangan kat telinga nak marah dia kan. Tak? Dekat-dekat dengan dia tu boleh bang. Kita nampak orang ni susah hati dak. Kalau lok kau, berat ni, dia jadi sakit mental. Jadi gila kan. Aku gitu. Susah hati dia teruk sangat umpamanya. Pas pada tok lelaki dia mati tu tak ada arah lah, kata-kata dia. Berobat situ, berobat sini, pergi kat hospital tak jadi benda apa. Makan obat tu, makan obat hospital, makan obat yang pasti tak jadi benda apa. Pada masa tu boleh bang, sunat bang. Bang kepada orang yang susah hati tadi, walaupun tak masuk suhu lagi. Tak ada masalah. Dan termasuklah juga orang yang kena sawang, ataupun kalau orang dewasa ni orang panggil gila babi umpamanya tak. Kita sunat bang kalau orang tu menghadapi perkara-perkara macam tu. Rupa-rupanya bang ni jadi penenang kepada otak kita. Penenang kepada saraf kita sebenarnya. Orang yang macam ni dikait dengan otak. Jadi kalau kita bang tu menenangkan perasaan dia dan otak dia. Kemudian sunat juga bang kepada orang yang terlalu jahat. Dah nak bang warna pula kau orang jahat ni. Tak, kita kata dah. Mula-mula dakwah dulu. Jangan bang lalu. Tengok orang jahat curi bang lalu. Tak, jangan. Dakwah dulu, dakwah gini-gini. Tak. Jadi bang ni sesuai dengan apa? Sesuai dengan anak kita hak nana berdoa. Pas nasihat tak jadi benda apa. Tak. Nasihat jangan isap rokok, kau tambah isap rokok. Dulu 2 batang hari je, sekarang dah buku hari dah. Okey. Dia jadi gitu nano gitu dah. Baca buku dah umpamanya. Jadi perangai ni buruk. Pada masa tu kita bang. Kita bang sekali. Jangan dekat dengan dia, kata ke dia pula dah. Bang lah, maknanya sesuai lah. Biar meresak dalam jiwa dia, meresak dalam minda dia. Boleh. Dan kepada kalau ada binatang buas dalam hutang, bunyi macam-macam, bunyi raung rimau pun ada, bunyi macam-macam lah. Hamba tak tahulah bunyi guana, tak tahu dah. Kata dia bunyi gajah, boleh jadilah hamba tak tahu bunyi gajah mana dah. Okey, tengok dalam TV tu bunyi guana, ada dah dengar dalam TV pada ingat bunyi guana dah. Jadi mana dia dah zirafah bunyi guana, zirafah bisu tau. Dia tak bunyi. Ada orang kata lah, betul kedok tak tahu dah. Binatang bisu antaranya ialah zirafah. Binatang hak lidah dia hampir dengan manusia ialah gajah. Dalam kitab Iqna' ada sebut binatang yang hampir lidah dia dengan manusia. Lidah dia tu macam manusia. Gajah. Tapi se je Tuhan buat gajah ni. Lidah dia macam manusia dah, tapi terbalik. Hak belakang depan, hak depan belakang. Gitu. Kalulah gajah ni lidah dia macam ke manusia, hak depan-depan juga, hak belakang-belakang juga, nescaya gajah ni boleh cakap. Dah cakap dia guana, sedap cakap dia, ceramah ke guana. Nak ceramah guana akal tak ada. Cakap sajalah. Cakap saja dah. Boleh hajar lah kita kata. Boleh hajar. Macam ke burung kakak tua kau burung kakak tua ajar bang gitu tak kata benda dah umpamanya. Kita boleh hajar gajah, tapi gajah ni muncul Tuhan buat gitu. Tidak kau orang boleh gajah banyak lah ni. Tak kita kata dah. Tubik sesa ajar bang. Ajar bang ingat Allah. Tak payah ke pekar dah kita kata. Maka saya nak katakan sini bahawa kalau kita masuk dalam hutan, bukan hutang. Pada masa itu kalau ada binatang buah bunyi macam-macam, tapak kaki pun jumpa dah, raung pun bunyi dah, bunyi macam-macam dalam hutan tu, maka sunat kita bang. Bang lah. Begitu. Tapi jangan pula buat benda bid'ah tu. Bid'ah macam mana? Bid'ah yang adakah orang nak masuk hutang minta izin datuk dulu lah macam-macam dah. Ada tak gitu? Tu tak boleh tu. Tu bahaya tu, boleh bawa syirik tu. Dia berlindung dengan selain daripada Allah SWT dalam perkara raib, tak boleh. Dan ini pernah berlaku sebenarnya pada zaman jahiliah. Zaman jahiliah orang pergi musafir seorang-seorang, lepas tu dia takut sebab kawasan tu orang kata macam-macam ada binatang ada makhluk aluh. Pada masa tu dia kata apa? Dia kata nahnu a'iduna bisayyidi hadzal wadi.
kami berlindung dengan tuang kepada kawasan ni. Dia takut ke jin, dia takut ke makhluk halus ni. Dia kata kami berlindung dengan tuang kepada kawasan ni. Macam kita juga benarnya orang jahiliah. Macam orang Melayu moden juga. Tak, orang Melayu moden maksud saya ni ada lagi saki baki. Kita ni kalau masuk hutang, minta izin datuk lah dulu. Assalamualaikum datuk. Umpamanya datuk dalam hutang tu lah. Makna jin lah, maksudnya hatu-hatu lah maksudnya. Tak. Jadi perangai tu ada juga benarnya pada masyarakat moden, Melayu moden ni. Di zaman Arab jahiliah. Okey, jadi kita kena tukar lah, kita kena ada ilmu sikit sebanyak kali tu. Jadi bila perkara ni berlaku maka turun ayat wa innahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dikatakan bahawa ada beberapa orang lelaki yang minta perlindungan dengan beberapa orang lelaki di kalangan manusia, minta berlindung dengan rijalin birijalin minal jin, dengan lelaki-lelaki daripada kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah sombong jin ni sebab orang duk muliakan dia, mengagung-agungkan dia. Turun ayat ni nak ceritakan bahawa tak boleh perangai macam tu, iaitu perangai guna kita berlindung dengan jin, perbuatan itu berlindung dengan jin bila nak masuk dalam hutang apa semua. Benda ni dah berlaku sebenarnya di zaman jahiliah, adalah diharamkan buat gitu. Kita berlindung dengan satu benda yang selain daripada Allah yang boleh bawa kepada syirik. Jadi benarnya ni buat guna kalau takut masuk dalam hutang, takut sana bang. Tu cara dia dah. Bang. Kemudian sunat juga bang ketika berlakunya kebakaran. Ini dalam hadis sebut ni, idza raaitumul hariq fakabbiru, kata Rasulullah dalam kitab Al-Azkar dia sebut hadis ni. Iaitulah kalau sekiranya kamu melihat kebakaran, hendaklah kamu bertakbir. Takbir situ ada dua makna. Takbir Allahu Akbar saja, dan takbir juga dengan maksud azam. Sunat kita bang apabila berlaku kebakaran. Dah pakat bang belaka, tak payah bagi bomba ke guna? Tak boleh kena panggil bomba. Kita bang tu kita ikhtiar berdasarkan kepada kerohanian. Kita bang tadi berdasarkan kepada usaha kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita panggil bomba, kita juga sebenarnya beribadat kepada Allah dengan mengambil sebab dan musabab. Kita berikhtiar. Jangan pula pakai bang belaka bomba. Maknanya tak payah bomba Malaysia. Tak kita kata dah. Tak payah bomba Malaysia, apa bang pakai bang dah. Tak kita kata dah. Tak boleh. Itu ikhtiar lah. Tapi dalam masa yang sama ada seorang tukar bang. Ataupun kalau tak bang takbir pun tak apa dah. Dasarkan kepada satu kaul lain kata takbir cukup dah. Allahu Akbar masa duk tengah api marak tu lah. Allahu Akbar. Jadi itu sebenarnya di antara sunat. Kemudian di antaranya ialah apabila ada gangguan daripada jin. Ni ada gangguan daripada jin, kena sihir sokmo, kena sihir sokmo daripada dulu kena sihir tak baik-baik lagi. Tak. Pada masa itu gua nak buat banyakkan bang. Banyakkan bang dah. Dia sakit dia nak bang gua ni. Kita tukar bang hok duk serumah dengan dia. Kalau kita ayah lah. Kalau kita ni apa namanya abang-abang lah. Kalau adik-adik tu lubang. Tak, umpamanya kepada mana-mana keluarga kita yang diganggu oleh jin dan sebagainya. Itu di antaranya. Dan di antara lagi yang sunat bang ialah apabila kita bermusafir. Musafir. Sebab tu bila orang nak pergi Mekah, kan orang bang kan? Orang bang tak ada masalah, boleh kita bang. Dibuat dekat mana-mana pun tak ada masalah. Indas safar, ketika kita mulakan musafir. Jangan tak turun rumah pergi bang dah. Turun rumah dah lah. Turun rumah dah sejakoh gitulah kita kata dah. Yelah, kita nak pergi kat beribu-ribu batu, dimulakan dengan langkahan pertama orang kata. Jadi langkahan pertama tu bang lalu masa tu. Sunat bang. Jangan naik kereta dah baru bang dah. Mana dia turun tu pakai lipas ya tu musafir tu. Dia dah mula dah perjalanan dia pada masa itu, hendaklah sunat dibangkan. Jadi dak sebenarnya yang kita buat hari ni tak ada bid'ah apa-apa sebenarnya, disebut dalam kitab. Jangan pandai-pandai kita buat gini bid'ah, buat gini bid'ah, bang ni bid'ah, masa musafir ni bid'ah. Jangan mudah sangat. Ulama-ulama zaman dulu dah sebut dah benda ni, pandai-pandai kita pula kata dak. Kita kata dah. Kita tak boleh. Kita kena ikutlah pandangan-pandangan ulama sebab mereka lebih hampir kepada kefahaman kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu keadaannya. Kemudian ada satu bank lagi, tapi mungkin dalam masyarakat Malaysia kita ni tak ada. Iaitulah bank pada masa tanang jenazah. Tak ada. Tadi jumpa tak? Saya dah jumpa tekat ni.
Tapi benda ni memang berlaku ada di zaman dulu, dan benda ni dibincangkan, ada disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab dia apa nama ni, Allahumma salli ala Muhammad. Disebutkan dalam beberapa kitab dia lah, antara kitab apa yang saya baca baru ni, iaitulah dikatakan bahawa dak sunat bang apabila kita tanang jenazah. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, dak sunat. Saya rasa tak ada Malaysia kita dak, mungkin negeri Arab mungkin ada kot zaman-zaman dulu, tapi disebut dalam kitab ni mesti ada dah ni. Dak negeri kita pun negeri orang lain. Jadi jangan kita bang pada masa tanang jenazah itu tidak disyariatkan ataupun tidak disunatkan. Walau macam mana pun, ada ulama yang kata sunat juga, tapi pandangan tu lemah. Pandangan tu adalah lemah. Okey, habis itu. Kemudian kita pergi pula kepada semayang sunat. Adakah disunatkan bang ataupun tidak semayang sunat? Semayang sunat ni dak sunat kita bang. Dak sunat kita bang apabila kita semayang sunat. Walaupun semayang sunat tu disunatkan berjemaah, dak sunat juga kita bang. Umpamanya benda apa? Semayang tarawih. Semayang tarawih tu memang sunat berjemaah mengikut jumhur ulama. Mazhab kita mazhab Syafi'i, sunat kita semayang tarawih berjemaah dan lebih afdal di masjid. Itu jumhur ulama, kebanyakan ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i kita. Walaupun begitu ada juga ulama yang kata bahawa sunat kita semayang tarawih dak berjemaah, ada juga, tapi pandangan lemah lah. Pandangan dak kuat. Ada disebutkan dalam kitab fiqh dalam kitab ni Ahkamus Siyam wal I'tikaf yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar pula lah, Syekh apa nama? Bukan Ibnu Hajar, Syekh Muhammad Uqlah, minta maaf saya, Syekh Muhammad Uqlah, disebutkan dalam kitab dia Ahkamus Siyam wal I'tikaf, disebutkan ada pandangan yang mengatakan bahawa semayang tarawih tadi tidak disunatkan berjemaah, ada juga, tapi pandangan tu lemah. Kita pakai hak biasa ni, kita pakai hak Syafi'i kita ni sunat. Maka adakah sunat bang? Dak sunat guna. Sunatlah kita sebutkan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Hak mula-mula itulah as-salatu jami'ah rahimakumullah. Begitu juga dengan semayang sunat yang disunatkan berjemaah yang lain. Antaranya lah semayang sunat hari raya Aidilfitri, semayang sunat hari raya Aidil Adha, semayang sunat gerhana. Itu dia antara semayang sunat berjemaah. Maka hukum dia adalah sunat, kita sebut as-salatu jami'ah, dan tidak sunat kita azan. Jangan pergi azan pula situ. Kalau azan juga guana, azan tu adalah bid'ah. Dah haram ke guana? Dak haram, bid'ah. Bid'ah ni ada dua, satu bid'ah haram, satu lagi bid'ah makruh. Jadi bid'ah makruh lah kita letak sesuatu bukan pada tempat ni. Ni yang jaga jugalah, jangan kita tu sangat. Okey, habis itu. Kemudian kita tengok pada iqamah pula. Okey, sebelum saya sebut, seterusnya ni saya nak sebutkan juga sini berkenaan dengan Allahumma salli ala Muhammad, iaitu azan ni, adakah kita disunatkan senyap, tak boleh cakap ke, ataupun dibolehkan bercakap? Ni juga ada juga orang tanya ni, kadang-kadang dia nampak juga, kadang-kadang ustaz-ustaz duk tengah cakap juga masa bang kan ni cerita dia. Okay, boleh tak benarnya, ataupun orang tak tahu ke mana? Maka sebenarnya dalam kitab Fathul Bari disebutkan beberapa aqwal ulama, disebutkan beberapa pandangan ulama. Di antaranya disebutkan pandangan daripada Auza'i yang mengatakan bahawa boleh cakap masa bang, dan kalau cakap pun tak makruh, tak ada apa-apa. Ini satu pandangan. Saya tak sebut habis lagi pandangan ni, saya sebut selesai dulu. Okey, ada pandangan antaranya Imam Auza'i menyatakan bahawa kalau orang bang kita boleh cakap, tak ada masalah. Tak ada masalah apa-apa. Sebabnya ialah kerana ada beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW bercakap pada masa bang hari Jumaat. Bila Tok Imam naik atas mimbar baru senyap, masa bang tu tengah cakap, duduk kali lagi cakap. Itu di antara dalil yang disebut. Begitu. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua pula mengatakan bahawa bila kita cakap dalam masa bang ni, bukan orang tukar bang cakap. Orang tukar bang ni nak cakap gua ni duduk bang. Tak kata-kata dah. Orang lain hak kita ni lah, orang biasa ni, makmum ni lah. Bukan Tok Bilal, Tok Makmum. Tak. Jadi Tok Makmum ni apabila dengar azan, orang azan,
pada masa itu pandangan kedua mengatakan hukum dia makruh cakap. Makruh bercakap. Dan pandangan ini diterima oleh Imam Syafi'i kita, dan termasuk juga Abu Hanifah, dan termasuk juga Imam Malik. Maknanya ini adalah pandangan jumhurul fuqaha. Kebanyakan ulama mengatakan hukum dia adalah makruh bercakap pada masa tok bila duk tengah bang. Itu pun kalau cakap benda kosong. Dia cakap benda kosong lah, benda tak ada faedah lagi, karang boleh cakap gitu. Tapi kalau cakap benda ada faedah segera, tu tak apa, tak makruh. Kita nampak umpamanya budak duk main sangat dok, kita takut dia jatuh, jangan main awang dok, kata pesang gitu dah. Tu tak apa masa bang tu. Tu ada maslahat kan dia jatuh kan gua ni. Dak umpamanya. Tu tak apalah. Begitu. Itu pandangan kedua. Jadi ikut pandangan pertama kata tak ada apa-apa dok. Cakap tak ada apa, dak makruh pun. Tapi pandangan kedua kata makruh. Kok ni pandangan jumhur, dan ini juga diterima pakai dalam mazhab kita. Dan yang ketiganya, satu riwayat daripada Imam Ahmad mengatakan dak makruh cakap masa bang, tapi makruh cakap masa qomat. Gitu. Cakap masa qomat tu yang makruh. Cakap masa bang tak ada apa-apa Dah gua nak pulak gitu. Sebab masa bang tu nak membayang lagi, bukan nak membayang lalu. Tapi masa qomat dak cakap juga, gua nak membayang dah kan. Cakap benda apa lagi, begitulah mana dia. Sebab nak membayang lela dah. Dak cakap lagi, galik lagi cakap. Jawab dia kau assalamualaikum warahmatullahi, baru dia Allahu akbar. Duk galik dengan cakap gitu dah. Begitu. Jadi ikut pandangan ketiga ni dia kata masa qomat makruh, tapi masa bang dak makruh. Ini pandangan ketiga. Okey. Jadi dah macam mana kita nak pakai? Kita pakai pandangan pertama lah. Pandangan kedua lah. Pandangan kedua mengatakan hukum dia makruh cakap, dan kalaulah kalau kita cakap juga hukum dia adalah makruh. Saya sebut dah tadi. Itu yang terlebih baik, itu yang kita menghormati seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala suruh semayang. Kemudian saya tengok tadi ada satu fatwa daripada Abdul Aziz Baz. Dia kata macam tu jugalah makruh. Maknanya kita cakap masa bang tu tak boleh. Tak sampai pekat haram, tak boleh. Sebab di antara alasan dia, sunat bagi orang baca Quran, kalau orang bang dia berhenti sekejap baca Quran. Dan sunat bagi orang yang buat benda-benda lain, belajar ke apa semua, ataupun kita kata ngaji ke tau, ngaji tu ngaji Quran ni, ngaji hak lain lah. Kalau orang duduk tengah bang, maka sunat kita berhenti sekejap untuk jawab bang. Dah kalau katakan orang ngaji Quran pun sunat berhenti sekejap. Dah kalau cakap biasa koho lah. Koho tak patut dah cakap. Itu benda ni antara hujah yang kita nampaknya kuat. Jadi sebab tu jangan kita cakap masa bang. Itu habis. Okey, sekat tu dulu lah ngalir, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina waffiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.